Salam sejahtera. Pemecatan 6 ahli parlimen dan adun hanya lemahkan bersatu. Itu pendapat para pemerhati politik berkait dengan tindakan Parti Bersatu menggugurkan 6 ahli parlimennya dan seorang adun yang telah menyokong kerajaan dan telah menyokong pimpinan Anwar Ibrahim dan juga Menteri Besar Selangor. Hari ini kita mendapat maklumat paling baik untuk dibincangkan, diutarakan bersama. Sejauh mana pemecatan ahli parlimen dan adun itu dapat membantu menguatkan Semula Bersatu. Nampaknya pemerhati politik menyatakan bahawa tindakan pemecatan ahli parlimen dan adun itu tidak membuatkan Bersatu kuat, tetapi hanya membuatkan ia semakin lemah. Langkah Bersatu memecat wakil rakyatnya yang berpaling tadah tidak akan mencetuskan pilihan raya kecil. Sebaliknya hanya akan melemahkan kuasa tawar-menawar mereka dengan parti lain dalam Perikatan Nasional. Inilah yang betul-betul dikatakan, yang digendong tak dapat, yang dikejar berciciran. Disangkakan boleh membuat pilihan raya selepas menggugurkan ahli parlimen ini. Namun pemerhati kata, ianya tidak akan berjaya mencetuskan pilihan raya kecil PRK. Sebaliknya, ianya hanya akan melemahkan kuasa tawar-menawar Parti Bersatu dalam parti-parti lain di Perikatan Nasional. Pakar berpendangan, 6 ahli parlimen dan seorang adun itu akan kekal sebagai wakil rakyat bebas walaupun dilucutkan keahlian oleh Bersatu. Sekaligus hanya parti terbabit kehilangan 7 wakil rakyatnya. Ahli Akademik Universiti Islam Antarabangsa Profesor Madya Saza Sukri berkata, ketiadaan wakil rakyat terbabit tidak banyak mengubah kekuatan politik pembangkang. Tetapi ini akan menimbulkan persoalan mengenai kesetiaan ahli parlimen Bersatu berbanding ahli parlimen PAS. Dan seterusnya, ia akan mengurangkan kuasa tawar-menawar Bersatu dalam Perikatan Nasional. Ini akan mengukuhkan lagi PAS sebagai abang besar dalam Perikatan Nasional, katanya. Syaza berkata demikian dengan merujuk kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pada Ahad lalu yang berkata, partinya akan memaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengenai pelucutan keahlian 6 wakil rakyat mereka. Pemakluman tersebut dijangka dibuat semasa sidang Dewan pada minggu ketiga bulan ini. Sebelum itu, Wan Ahmad Faisal ditanya mengenai tindakan yang diambil terhadap 7 wakil rakyat mereka yang tidak menjawab surat dikeluarkan Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin, bagi menuntut mereka menyatakan kesetiaan kepada parti pada 31 Mei lalu. Pada 17 Mei lalu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, parti itu sedang berusaha mengosongkan kerusi 6 ahli parlimennya yang berpaling tadah dengan memfailkan notis kepada Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut, Saza juga berkata, langkah diambil Bersatu ketika ini sesuatu yang belum teruji dan tidak pernah berlaku sebelum ini. Turut senada ialah penganalisis politik dari Nusantara Academic for Strategic Research NASR Azmi Hasan yang berkata, tiada asas undang-undang bagi Speaker Dewan Rakyat untuk menyingkirkan ahli parlimen terbabit dari kerusi mereka. Tambahnya, pindaan perlembagaan yang dibuat bagi mengekang langkah lompat parti hanya memberi kesan kepada situasi seseorang wakil rakyat keluar dari parti mereka dan bukan dipecat. Dalam kes ini, 6 wakil rakyat tersebut telah dipecat
dari parti dan perlembagaan tidak menyatakan apa yang berlaku kepada kerusi-kerusi tersebut, katanya. Masih di kerusi masing-masing, tambah Azmi lagi, situasi paling mungkin berlaku ialah 6 ahli parlimen tersebut memilih untuk menjadi wakil rakyat bebas dan menyaksikan bersatu kehilangan semua kerusi berkenaan. Peguam Baljit Singh Sidhu pula menjelaskan, tiada sebarang undang-undang mengekang anti lompat parti sebenar selain apa yang dinyatakan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kita tidak ada undang-undang itu. Jadi, berdasarkan perkara tersebut, anda tetap akan melihat wakil-wakil rakyat berkenaan kekal di kawasan masing-masing dan menjalankan tugas mereka. Tambah Baljit, ia bermakna tiada peraturan ketat dan tegas yang akan menentukan apa yang berlaku pada sesebuah kerusi parlimen apabila wakil yang dipilih tidak lagi menjadi ahli sebuah parti. Di Malaysia, situasi kita ialah jika anda menukar keahlian parti politik, ia tidak akan mempengaruhi kerusi anda. Kerana kerusi itu secara dasarnya atas nama anda tambahnya. Pada 5 Mei lalu, pindahan Perlembagaan Persekutuan bagi menggumbal akta yang secara tidak rasmi dikenali sebagai Undang-Undang Anti Lompat Parti mula berkuat kasa. Ia dianggap akan menghalang mana-mana ahli Dewan Rakyat daripada menukar parti. Ia merupakan tindak balas rentas parti ekoran insiden Langkah Sheraton yang menyebabkan keruntuhan kerajaan PH pada tahun 2020. Berbeza daripada dua penganalisis tadi, saintis politik Wong Chin Huat pula berkata, perkembangan terkini dibuat bersatu akan membawa kepada PRK di Bukit Gantang, Kuala Kangsar, Labuan, Tanjung Karang dan Selat Klang. Ini kerana, katanya, 4 ahli parlimen dan seorang adun itu dipilih sebagai ahli PN dan keahlian mereka dalam gabungan tersebut datangnya dari Bersatu. Mereka dipilih sebagai ahli Perikatan Nasional seperti yang dinyatakan dalam perkara 49A dalam kurungan 1. Memandangkan keahlian PN mereka berasal dari keahlian Bersatu, mereka kini tidak lagi menjadi ahli PN dan Speaker Johari dan Eng Swee Lim di Dun Selangor sepatutnya menulis kepada SPRA mengenai pengosongan kerusi mereka dalam tempoh 21 hari selepas menerima notis dari Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pernah dengar anak pembangkang didakwa kerana terima rasuah? Kalau tak pernah dengar, jom sini. Kita ceritakan isu kali ini. Isu kali ini paling menarik apabila ia melibatkan anak ketua pembangkang, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hari ini, anak beliau telah pun didakwa menerima rasuah sebanyak RM100,000. Saudara-saudara sekalian, wang RM1, RM2, RM10, RM100, RM1,000, RM10,000, RM100,000 kalau sudah rasuah, itu tetap namanya haram. Rasuah ni satu penyakit yang parah, yang boleh menghancurkan masyarakat, yang boleh menghancurkan negara. Rasuah ini patutnya tidak ada. Bayangkan, kena rasuah, sekolah tak siap. Kena rasuah, rumah tak siap. Kerana rasuah, negara diceroboh oleh pendatang asing. Kerana rasuah, negara boleh dijajah oleh orang lain. Namun demikian, itu semua hanya kata-kata biasa. Hari ini kita digemparkan apabila anak ketua pembangkang didakwa terima rasuah RM100,000. Apa cerita? Kenapa didakwa? Anak kepada ketua pembangkang merangkap Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Tertuduh Muhammad Faisal Hamzah mengaku tidak bersalah sejurus mendengar pertuduhan dikemukakan terhadapnya
di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Faisal berumur 40 tahun didakwa menerima wang itu daripada Izmir Abdul Hamid sebagai bayaran untuk Hi-Tech Padu Berhad Hi-Tech Padu melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad dan syarikat Permai Solution sebagai perunding pemasaran. Kesalahan itu dikaitkan dengan Hi-Tech Padu yang dikatakan diberi tender 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan, latihan, sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pejabat dekat Publika Shopping Gallery Jalan Duta Mas 1 Kuala Lumpur pada Mac 2018. Sekiranya disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Susulan pengakuan tidak bersalah oleh tertuduh, mahkamah kemudian membenarkan Faisal dibebaskan dengan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin. Hakim turut memerintahkan tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai, selain menetapkan 5 Julai depan untuk sebutan semula kes tersebut. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat, manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Rambinder Singh Dalula. Pada April tahun lalu, Faisal mengaku tidak bersalah terhadap 9 pertuduhan berhubung penyelewengan minyak masak bersubsidi di Mahkamah Seksyen Seremban. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.